Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Agenda awal ni, malam ini kita akan terus berbicara tentang impak kepada sektor pendidikan akibat kita melalui PKP 3.0 sekarang, dan pastinya berita yang kita sudah pun sedia maklum bahawa sekolah dibenarkan dibuka apabila kita ataupun negeri-negeri melalui fasa kedua Perintah Pemulihan Negara ataupun PPN, tetapi KPM sudah mengeluarkan kenyataan bahawa sekolah akan terus melalui PDP hinggalah diberitahu kemudian kerana PDP akan berterusan semua sekolah, iaitu daripada darjah 1 prasekolah hinggalah tingkatan 6 akan melalui PDP hinggalah cuti pertengahan tahun berakhir pada 25 ataupun 26 Julai 2021. Barulah selepas itu ada pengumuman baru apakah takwim yang akan dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi PDP juga perlu kita angkat sebagai satu cabaran utama ketika ini. Adakah PDP berada di landasan ataupun PDP ini melalui situasi yang semakin getir, semakin menggusarkan semua pemegang taruh, sama ada pelajar itu sendiri, guru-guru di sekolah dan ibu bapa yang melihat situasi tidak banyak berubah, malah lebih membimbangkan. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya sekali lagi bersama rakan kami Dr. Anwar Ahmad, Pusat Kajian Kesejahteraan dan juga Pendidikan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Anwar. Salam. Dr. Anwar, saban minggu, saban hari Dr. Anwar update di Facebook dan juga di sosial media berkaitan isu-isu pendidikan. Yang terkini, Doktor memberi respon keras berkaitan dengan isu PDPR, itu yang pertama, dan yang kedua respon juga Dr. Anwar tentang sesi pembukaan sekolah kelas peperiksaan bagi negeri-negeri yang dibenarkan untuk fasa kedua. Jadi untuk yang pertama ini berkaitan dengan pembukaan sekolah, mengapa ini penting KPM memberikan satu indikator ataupun makluman yang lebih teratur kali ini, lebih jelas, supaya selepas 26 ataupun 25 Julai akan datang ada sesuatu yang terancang berbanding apa yang sudah pun kita lalui sepanjang setahun setengah. Kerana apabila maklumat datang separuh masa ataupun flip-flop oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, ia bukan hanya mengganggu kepada situasi pembelajaran tetapi perancangan anak-anak, ibu bapa, kelompok-kelompok lain dan sebagainya. Kenapa kali ini dalam masa berbaki hampir 3 minggu ini, mengapa KPM perlu benar-benar bersedia walaupun apa situasi yang akan dilalui negara ketika melalui fasa yang amat getir ketika ini, Prof? Ya, terima kasih Tuan Haji. Yang pertama sekali, kita menyambut baik sebenarnya keputusan untuk fasa 2 ni di 5 buah negeri. Dan tentu saja ini satu keputusan yang saya jangkakan baik untuk sektor pendidikan kita. Bagaimanapun saya juga memahami bahawa keputusan KPM ini untuk tidak membuka sekolah terlebih dahulu sehinggalah tamat sesi penggal persekolahan disebabkan oleh kadar kes yang nampaknya tidak begitu menurun. Baik, kita faham keputusan KPM itu. Dan apa yang lebih penting sebenarnya adalah bukan hanya memastikan keselamatan pelajar, tetapi kita juga harus ada perancangan A dan juga perancangan B, plan A ataupun plan B, di mana kalau sekolah dibuka itu plan A, alhamdulillah kita dapat melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dan sebagainya. Tetapi jika kes meningkat, kita kena ada plan B, perancangan yang kedua. Apakah akan berlaku pada anak-anak kita ini, terutamanya di kumpulan kelas peperiksaan? Apakah mereka harus melakukan secara terus-menerus PDPR mereka ataupun mempunyai perancangan-perancangan yang lebih sistematik untuk membantu anak-anak yang akan berhadapan dengan peperiksaan? Saya fikir banyak usaha yang boleh KPM lakukan selain daripada meneruskan PDPR khusus kepada kumpulan pelajar peperiksaan ini, tetapi dengan bantuan-bantuan yang lebih spesifik pada mereka. Bahan-bahan nota dan berbagai-bagai kaedah yang boleh kita fikirkan untuk membantu mereka lain daripada pelaksanaan PDPR. Kerana kita sangat faham bahawa PDPR khususnya dalam talian ini tidak mencapai kepada hampir separuh pelajar-pelajar kita di seluruh negara, khususnya di kawasan pedalaman, luar bandar, pelajar-pelajar miskin, pelajar yang tidak mempunyai kecukupan dari segi peranti, data dan sebagainya. Jadi di saat kita mengambil baik saranan daripada KPM untuk meneruskan PDPR,
sehingga 26 dan 27 Julai nanti. Tapi kita juga harus mempunyai perancangan untuk memastikan anak-anak ini mendapat akses kepada pembelajaran mereka yang lebih baik, khususnya kepada kumpulan pelajar yang akan berhadapan dengan peperiksaan. Itu saja. Okey, sebelum kita bercerita tentang PDPR, prestasi dan juga cabaran dan juga implikasi dan apakah yang perlu kita tambah baik PDPR itu, saya nak merujuk kepada kenyataan Dr. Anwar bahawa dengan pengumuman pembukaan sekolah bagi negeri-negeri yang sudah memasuki fasa kedua PPN ini, Dr. Anwar mengungkapkan isu desentralisasi ataupun mengagihkan kuasa. Kita tahu isu pendidikan ini adalah kuasa pusat, berpusat di Putrajaya. Sambil saban hari kita berbincang bahawa desentralisasi antara option ataupun antara peluang yang perlu diguna pakai oleh KPM ketika pandemik ini untuk memperkasakan kuasa-kuasa kepada peringkat yang paling bawah ataupun peringkat yang mungkin di pertengahan, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah, walaupun sebelum kepada peringkat sekolah itu sendiri. Jadi mengapa desentralisasi ini wajar menjadi option yang perlu difikirkan secara serius? Kita merayu banyak kali dah perkara ini, banyak wacana kita, banyak perbincangan kita bahawa desentralisasi inilah ruang yang perlu diguna pakai oleh KPM. Kalau tidak keseluruhan pun mungkin suku ataupun 50% dapat dilaksanakan. Mengapa desentralisasi sekali lagi diangkat oleh Dr. Anwar? Ini satu ruang yang perlu menjadi cahaya di hujung terowong untuk memastikan pihak pentadbir sekolah, PPD, PPN mampu membuat keputusan berdasarkan situasi semasa di sekeliling mereka. Dr. Anwar. Ya, terima kasih Tuan Haji sekali lagi. Saya sejak tahun lepas bercakap soal desentralisasi ini, bukan desentralisasi dari segi kuasa KPM, tetapi dari segi keputusan-keputusan untuk melaksanakan pembelajaran dan pengajaran. Kita mempunyai sebuah negara yang mempunyai demografi yang sangat kompleks. Kita ada kawasan yang di tengah bandaraya, kita juga ada kawasan pekan kecil, kampung, desa, pedalaman, sehinggalah pedalaman 3, kawasan yang paling pedalaman dalam sektor pendidikan kita. Dan setiap wilayah ini mempunyai kepelbagaian dan kerencaman, cabaran, masalah dan juga keperluan-keperluan yang sangat berbeza antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Sebab itu apabila kita melakukan sentralisasi dalam membuat keputusan-keputusan, kita akan dapati bahawa ada kawasan yang mungkin tidak termasuk ataupun tidak inklusif dalam keputusan kita. Sebagai contohlah, kalau kita lihat bagaimana kita menyediakan jadual waktu dalam pelaksanaan PDPR yang lepas, kita dapati ada sekolah-sekolah yang tidak boleh memenuhi keadaan-keadaan tersebut kerana mereka berhadapan dengan isu-isu seperti isu internet, isu akses kepada peranti, dan begitu juga dengan keadaan fizikal sekolah, begitu juga dengan keadaan keluarga dan sebagainya. Sebab itu dalam sistem pendidikan, apabila kita berhadapan dengan sesuatu keadaan yang sukar seperti ini, yang tidak lagi bersifat seragam, bagaimana sistem persekolahan amalan biasa, kita harus mengubah cara kita bekerja daripada sistem persekolahan yang uniform, yang seragam itu, kepada sistem pembelajaran yang menekankan soal desentralisasi ini, membenarkan guru-guru, pengetua membuat keputusan-keputusan pembelajaran mengikut keadaan dan keperluan mereka. Dan tidak boleh lagi kita bersifat terlalu centralized, berpusat, kerana kepengetuaan berada dalam keadaan yang serba salah apabila mereka perlu membuat keputusan-keputusan yang melibatkan mungkin misalnya bagaimana kelas nak dilaksanakan, waktunya mungkin sebelah pagi, petang atau malam, begitu juga dengan guru-guru dan sebagainya. Jadi keputusan-keputusan yang sepenuhnya ini dari segi melaksanakan PDPR ini sepatutnya diberikan kepada pihak sekolah ataupun sekurang-kurangnya pada pihak PPD ataupun pejabat pendidikan daerah. Kerana mereka bukan saja lebih mengetahui tentang apa yang berlaku di kawasan mereka, mereka juga dapat melihat keperluan-keperluan pelajar ke peringkat yang paling mikro, bagaimana mereka dapat akses kepada keperluan-keperluan tersebut. Jadi itulah sebenarnya mengapa kita bercakap soal desentralisasi PDPR ini, supaya semua pihak dapat memberikan peranan mereka semaksimal mungkin, khususnya di peringkat sekolah, guru-guru dan juga PPD. Jadi harapan kita
pelaksanaan desentralisasi ini akan dapat diteruskan, dapat dikembangkan, dapat diperkasakan. Sebab kalau kita lihat bagaimana fasa plan pemulihan negara pun, kita lihat kerajaan telah mengamalkan secara desentralisasi. Ada negeri-negeri yang dilihat dalam keadaan yang lebih baik, telah dibuka ke fasa 2. Ada bahagian-bahagian atau negeri-negeri yang dalam keadaan yang belum memuaskan, masih kekal dalam fasa 1. Itu adalah contoh bagaimana proses desentralisasi itu telah dilaksanakan. Dan kita percaya itu adalah kaedah yang terbaik. Saya bagi contoh, pada tahun yang lalu, di tahun 2020, kita tahu bahawa apabila seluruh negara ditutup akibat pandemik ini, semua sekolah ditutup, kita dapat tahu juga bahawa banyak sekolah-sekolah yang sebenarnya yang berada di kawasan pedalaman, di kawasan luar bandar, yang jauh beratus-ratus kilometer daripada kawasan bandar yang mempunyai masalah pandemik ini, tetapi di kawasan pedalaman dan juga kawasan luar bandar ni mereka masih dalam keadaan yang baik, yang boleh belajar. Tetapi disebabkan kita mengamalkan keputusan yang berpusat, akhirnya mereka juga terpaksa menutup sekolah dan proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan walaupun sebenarnya mereka boleh melakukan pembelajaran itu kerana mereka berada di luar daripada kawasan yang berisiko tinggi. Jadi sebab itu kita harapkan pihak KPM mula memikirkan dan mula melihat pendekatan-pendekatan yang baru dalam melaksanakan PDPR ini supaya PDPR itu benar-benar memberi makna dan berkesan kepada pembelajaran pelajar. Persepsi apabila kita bercerita tentang PDPR, Dr. Anwar, kita hanya merujuk satu pendekatan, iaitu pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah melalui online. Saya rasa rata-rata orang faham begitulah. Kalau kita berdebat pun tak guna, kerana kita bercerita tentang akses internet, kita bercerita tentang pemilikan peranti dan sebagainya. Sebab itu tidak ada dalam kamus PDPR serahan nota. Kita dengar sedikitlah berkaitan dengan pembelajaran melalui televisyen dan juga radio. Tapi radio mungkin tidak wujud lagi di negara kita kan. Tetapi didik TV dan juga sistem pendidikan televisyen itu sekarang dilaksanakan. Mengapa kita tidak melakukan ataupun pemugaran PDPR secara desentralisasi ini, kerana ruang untuk mereka mendapatkan pendidikan secara lebih efektif dengan pelbagai cara, bukan hanya melalui talian ataupun televisyen semata-mata, sedangkan ruang untuk mereka bersemuka boleh dilakukan jika ada SOP yang bagus. Serahan nota yang berkala itu mantap akan diberikan oleh ibu bapa dan juga anak-anak dengan pihak guru, tetapi dalam talian ini seolah-olah itu saja lifeline kita ataupun nyawa pendidikan kita pada ketika ini. Pandangan Dr. Anwar. Ya, betul. Saya setuju, Tuan Haji. Walaupun kita selalu diungkapkan bahawa PDPR ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara ataupun kaedah, tapi kita faham bahawa isyarat yang diberikan itu adalah PDPR dalam talian. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana kaedah ini dioperasikan, kita lihat yang pertama sekali penjadualan waktu pelajar itu pun ditentukan mengikut jadual waktu sekolah. Maksudnya ada pertemuan yang telah ditetapkan. Itu bermaksud itu ada satu bentuk PDPR dalam talian. Begitu juga dengan guru-guru diminta menghantar pelaporan PDPR kehadiran pelajar. Itu juga kita faham bahawa itu adalah satu bentuk pembelajaran dalam talian. Dan ini semua sebenarnya tidak begitu berjaya di negara kita, PDPR dalam talian, kerana kita tidak berada dalam keadaan ataupun posisi yang membenarkan kita berkesan. Sebenarnya di peringkat antarabangsa pun telah banyak kajian-kajian yang dilakukan dan banyak benda yang kita boleh belajar sebenarnya. Misalnya kalau saya selalu petik berkaitan dengan kajian OECD, mereka telah menjalankan kajian berkaitan dengan pelaksanaan apa yang kita panggil sebagai PDPR di negara kita. Mungkin dalam negara mereka bernamanya berbeza, tetapi pelaksanaannya sangat rencam, sangat berbeza-beza mengikut keperluan negara masing-masing. Setiap negara mempunyai membuat analisa apakah keadaan negara mereka, apakah kekuatan mereka, kekurangan mereka, dan mereka melaksanakan PDPR mengikut kemampuan dan keupayaan masyarakat di negara mereka. Kita harus lihat bahawa
bila KPM membuat keputusan tentang pelaksanaan PDPR, ia melibatkan satu sistem pendidikan. Dia melibatkan keseluruhan satu negara. Jadi apa-apa keputusan yang dilakukan itu sepatutnya mengambil kira semua perkara-perkara yang penting, khususnya kumpulan-kumpulan yang mungkin tertinggal kalau keputusan yang kita buat itu tidak bersifat inklusif. OECD misalnya telah menyatakan bahawa ada 4 pendekatan yang selalu digunakan oleh negara-negara anggota mereka daripada 38 buah negara itu. Kaedah pertama adalah dalam talian. Itu dianggap sebagai pilihan yang paling tinggi sekali, khususnya di negara-negara maju. Kerana mereka mempunyai liputan internet dan juga masyarakat ataupun pelajar mereka mempunyai pemilikan peranti yang sangat tinggi. Kemudian kaedah serah nota. Bagi negara-negara yang tidak mempunyai akses yang baik internet dan juga tidak memiliki peranti, maka option yang ada adalah melalui serahan nota ataupun modul-modul pembelajaran yang direka khas oleh guru-guru sekolah masing-masing untuk diserahkan kepada pelajar-pelajar, dan pelajar-pelajar dapat belajar secara sistematik menggunakan modul-modul dan juga dibantu oleh media-media seperti Telegram, WhatsApp dan sebagainya untuk membantu pembelajaran pelajar. Dan kaedah ketiga, jika negara itu mempunyai masalah dari segi fizikal, demografi, bentuk muka bumi, jarak sekolah, jarak antara yang terlalu jauh antara pelajar dan juga sekolah atau guru, maka mereka memilih menggunakan TV pendidikan. Ini amalan-amalan yang telah diamalkan oleh banyak negara di dunia. Jadi dalam keadaan itu, mengambil kira keadaan Malaysia yang KPM sendiri telah pun membuat kajian pada bulan April 2020 tentang kesediaan pelajar-pelajar kita melaksanakan pembelajaran dalam talian, hanya 36.9% sahaja pelajar-pelajar 36.9% pelajar-pelajar tidak mempunyai sebarang peranti di rumah mereka. Manakala 90% pelajar-pelajar yang telah minta respon mereka, didapati bahawa mereka berkongsi peranti dengan pelajar, dengan adik-beradik dan juga ibu bapa. Menunjukkan bahawa negara kita tidak berada dalam keadaan yang terbaik untuk melaksanakan PDPR dalam talian. Jadi pilihan kita adalah melakukan pilihan yang kedua, iaitu menggunakan serahan nota, modul, buku kerja dan sebagainya. Dan jika ada sekolah-sekolah ataupun kawasan-kawasan yang mempunyai akses internet yang baik, maka bolehlah digunakan secara dalam talian. Dr. Anwar, selepas semua isu cabaran dibentangkan itu, apakah realiti PDPR di negara kita pada ketika ini? Baik, sebenarnya agak menyedihkan sebenarnya kalau kita turun ke bawah, kita berjumpa dengan guru-guru. Kebetulan saya mempunyai ramai guru-guru yang sedang belajar dengan saya. Saya berhubung baik dengan mereka hampir setiap minggu, mempunyai perbincangan berkaitan dengan pengajian mereka. Saya juga berhubung baik dengan ramai rakan-rakan di kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang sedang bersekolah. Rata-rata saya dapat rasakan mereka sebenarnya rasa tertekan. Mereka rasa tidak begitu gembira dengan pelaksanaan PDPR ini kerana banyak cabaran yang terpaksa mereka hadapi. Sebab itu kita harus melihat semula PDPR ini supaya lebih sejahtera. Ini adalah masa yang sulit untuk semua orang. Untuk pelajar-pelajar, untuk guru-guru dan juga untuk ibu bapa. Kita mesti melakukan pendidikan kita mesti meneruskan pendidikan kita, tapi pada masa yang sama, pada pandangan saya, kesejahteraan pelajar itu harus diberikan keutamaan. Kesejahteraan guru-guru mesti diberikan keutamaan. Jadi dalam kita menyediakan dan melaksanakan PDPR ini, perkara yang paling menjadi penting kepada kita adalah adakah ia mensejahterakan pelajar kita dan guru-guru kita dan juga ibu bapa kita. Kita harap kita tidak lagi melihat kerana pelaksanaan PDPR ini pelajar menjadi trauma kepada pendidikan, trauma kepada sistem pengajaran dan pembelajaran. Sebab kebimbangan saya, Tuan Haji, adalah apabila kita membuka kembali persekolahan kita, anak-anak ini berhadapan dengan psikologi yang mungkin trauma dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebab minat mereka semakin menurun. Ada kajian sebenarnya yang telah dijalankan oleh pihak UNICEF
pada bulan Mei 2021 yang menunjukkan bahawa ramai kanak-kanak khususnya di kalangan B40 yang telah mengalami penurunan motivasi dan juga hilang fokus dalam PDPR. Ini pada saya sesuatu yang membimbangkan. Dr. Anwar, dalam satu artikel yang diangkat oleh media Sinar Harian beberapa minggu lalu, Dr. Anwar menganggap PDPR koyak atau PDPR gagal, dan beberapa isu yang kita bincangkan itu diletakkan bagaimana situasi realiti semasa di negara kita sekarang. Dan Dr. Anwar memberikan solusi. Antara solusi yang dikatakan ialah PDPR berasaskan learning system. Lari daripada sistem ataupun konsep uniformity based learning dan bergerak kepada learning system ataupun diversity based. Ini satu persoalan mungkin pakar pendidikan menarik untuk membincangkan, tetapi dalam masa yang singkat ini, kenapa ketika ini kita perlu ada sedikit kerencaman ataupun membuka ruang-ruang wacana pendidikan yang lebih terbuka untuk mencari sedikit penyelesaian. Kalau tidak secara tuntas penuh pun, learning system ini bagaimana Dr. Anwar maksudkan? Baik. Satu perkara yang telah lama dikaji oleh pakar pendidikan adalah bila kita melaksanakan pembelajaran dalam talian, sifatnya adalah terbuka. Tidak ada lagi konsep bilik darjah yang kita faham seperti di sekolah. Jadi apabila kita melaksanakan PDPR, sebenarnya kita sedang masuk ke satu fasa baru pembelajaran yang kita sifatkan sebagai lebih mementingkan tentang learning system, bukan lagi school system. Misalnya saya bagi contoh, dalam school system kita sangat mementingkan soal kehadiran pelajar. Yeah. Pelajar mesti hadir, misalnya pukul 7.30 pagi, berada dalam bilik darjah masing-masing. Mereka harus berada dalam keadaan bersedia untuk cikgu mengajar pada waktu yang telah ditetapkan oleh jadual waktu. Itu adalah di bawah school system. Tetapi apabila kita bercakap tentang learning system, perkara yang pertama adalah kehadiran itu bukan lagi bersifat seragam. Tetapi yang penting adalah engagement. Jika misalnya pelajar ada yang tidak dapat hadir pada sebelah pagi, tapi mereka boleh menghubungi guru-guru pada sebelah petang, mengikut keadaan mereka, keperluan mereka, dan proses-proses pembelajaran di dalam pembelajaran dalam talian ini sangat berbeza dengan apa yang kita lakukan di dalam bilik darjah biasa. Itu yang saya harapkan supaya KPM dapat meneliti dan melihat bagaimana proses-proses learning system ini dapat dijadikan asas di dalam pelaksanaan PDPR. Kebimbangan kita apabila kita masih melaksanakan PDPR dalam kerangka school system. Kita mementingkan soal-soal misalnya birokrasi, penjadualan waktu, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam learning system, yang penting itu adalah kolaborasi, hubungan antara ibu bapa dengan guru-guru dan sebagainya. Sebab itu kalau di setengah negara, Tuan Haji, apa yang mereka lakukan apabila mereka berubah daripada school system dan kepada learning system ni, perkara pertama yang mereka lakukan adalah menubuhkan ataupun mewujudkan e-school ataupun kita panggil e-sekolah, sekolah maya, di mana konsep sekolah maya itu adalah ibu bapa dan guru-guru boleh bertemu di dalam web itu. Ibu bapa dapat melihat tugasan-tugasan anak-anak mereka, guru-guru dapat memberikan laporan kepada ibu bapa dan sebagainya. Yeah. Semua berlaku di dalam satu web ataupun satu portal yang disediakan dan semua pihak termasuk PPD, JPN, KPN dapat memantau aktiviti guru, ibu bapa dapat melihat hasil kerja anak-anak mereka, pengetua juga dapat memberikan pertambahbalikan kepada apa yang dilakukan oleh guru dan sebagainya. Kolaborasi tidak lagi bersifat siapa yang betul atau siapa yang salah, tetapi semua pihak bekerjasama di dalam satu portal untuk membantu anak-anak yang sedang belajar melalui proses PDPR. Betul. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk kita bercerita tentang persiapan pembukaan sekolah untuk fasa 2 dan juga apakah penilaian kita terhadap prestasi PDPR yang sedang dilalui anak-anak kita di rumah sekarang. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.